Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda yang ada di kaca TV pada pagi ini? Alhamdulillah. Kepada adik-adik, kepada para remaja, kepada ibu bapa, saya doakan supaya hari ini merupakan hari yang terbaik untuk anda semua. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, bila kita sebut tentang remaja, tentang anak-anak kita, ya, apa yang kita lihat adalah kualiti remaja kita yang semakin hari semakin menurun. Saya tak kata semua. Ya, jangan pula ada nanti anak-anak kita yang duduk depan TV, adik-adik kita ni yang bagus dari segi kualitinya, yang hebat pencapaiannya, ya, yang menjadi kebanggaan ibu dan ayahnya, tiba-tiba duduk depan TV dia kata ini apa ni doktor nak bercakap ni kutuk-kutuk remaja. Tak. Ada remaja yang bagus, ya, ada remaja yang bagus, remaja yang telah mencapai satu pencapaian yang boleh dijadikan contoh kepada remaja-remaja yang lain. Tetapi masih tetap ramai remaja yang kualitinya tidak seperti yang kita ibu bapa harapkan. Ya, sebab apa saya tahu? Sebab saya ada aktiviti program motivasi, ya, berjumpa dengan anak-anak, dengan remaja dan sebagainya hampir setiap minggu, dan hampir setiap minggu saya menerima rungutan-rungutan daripada ibu bapa kita. Jadi sebab tu kualiti remaja kita secara purata masih ramai lagi yang perlu lakukan sesuatu untuk tingkatkan kualitinya. Baik, kita lihat, ya, apa yang berlaku contohnya. Pengalaman saya bila saya nak adakan satu sesi temu duga, ya, untuk mendapat pekerja-pekerja di tempat kerja saya. Misalnya kita buat sesi temu duga. Bila kita ada 1-2 jawatan, kekosongan jawatan, yang datang kadang-kala masa interview 10 orang, 20 orang, kadang-kala lebih. Baik, apabila kita duduk berdepan dengan remaja-remaja yang sudah pun ada diploma, yang sudah ada ijazah, kadang-kala kita heran. Kalau setakat ada segulung ijazah, segulung diploma, bergantung harap hanya kepada itu untuk mendapatkan pekerjaan, datang temu duga dengan tidak membuat persediaan, datang temu duga dengan misalnya tidak cukup ilmu di dada, ya, tidak membuat sedikit pembacaan, datang temu duga bercakapnya suara pun tak nak lepas, penampilan dirinya pun selekeh, ya, ataupun pakai pakaian yang tidak sepadan, maka ketika itu kita lihat balik, inikah contoh remaja yang nak diambil bekerja? Jadi sebab itu bila kita lihat nak cari seorang yang berkualiti di kalangan 10-20 orang yang dah ada diploma, yang kata menganggur dan sebagainya, dah ada ijazah pun susah. Jadi sebab itu daripada sekarang kepada anak-anak yang ada depan TV, adik-adik kita kena bina kualiti diri kita daripada sekarang supaya apabila orang lihat kita, orang kagum dengan kita, dan kalau kita minta pekerjaan, orang akan terima kita. Orang sukar untuk berkata tidak kepada kita. Kerana apa? Kerana kualiti diri kita sebagai remaja memang cukup hebat. Baik, kita lihat misalnya apa yang berlaku hari ini, ya. Bila sebut kualiti remaja, 70% lebih, ya, remaja Melayu, remaja Islam terlibat dalam yang terlibat dalam penagihan dadah. Kebanyakannya 70% lebih adalah terdiri daripada remaja Melayu kita, remaja Islam kita. Adakah ini kualiti yang kita nak? Jadi itu yang berlaku. Bila kita ambil orang yang menagih dadah, yang paling ramai remaja Melayu, remaja Islam. Itu kualiti sesuatu fakta, realiti yang tak dapat kita sangkal sama sekali, ya. Dan begitu juga kita lihat misalnya apa yang hari ini remaja kita tak buat, yang mana remaja barat buat, apa remaja kita tak buat. Hampir macam-macam kes kita lihat. Masih ramai lagi mungkin ingat tentang bagaimana apa yang berlaku di salah sebuah sekolah agama, bagaimana ada pelajar yang dipukul secara beramai-ramai hingga mati, meninggal dunia. Ya, dan ia berlaku di sebuah sekolah agama. Bagaimana kualiti remaja ini? Adakah dia berniat asalnya untuk bunuh kawan dia ni? Saya yakin dia tidak berniat untuk bunuh. Tak ada orang semata-mata memang dia dah niat nak bunuh. Kalau remaja kita pun dia tak ada niat macam tu. Tetapi kerana dia tidak mampu mengawal perasaan ataupun mengambil satu tindakan itu secara melampau-lampau, orang kata lebih daripada batasan, maka akhirnya membawa kepada kematian, ya. Dan ini adalah antara perkara yang berlaku dengan remaja kita. Dan baru-baru ni misalnya orang hantar gambar, ya, dalam email saya, sebab saya sebagai tempat motivasi, orang hantar macam-macam perkara, dan saya terkejut.
bagaimana remaja kita sebab suara tu memang cakap Melayu Malaysia, bukan remaja Indonesia ke apa, remaja Melayu Malaysia ni, bagaimana dia rakamkan keadaan melakukan hubungan seks ni ya antara seorang remaja perempuan dengan ramai remaja lelaki. Masya Allah, saya tengok terkejut dan saya tak sangka perkara sebegini boleh berlaku di kalangan remaja kita yang mengaku dirinya Islam. Ya, remaja Melayu kita berlaku, di Malaysia kita berlaku, dan pendedahan itu telah pun dibuat oleh akhbar harian kita seperti Harian Metro yang terbaru misalnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada terbaca, apa dia? Ada pula yang digelar sebagai Minah Rewang. Apa dia Minah Rewang? Minah Rewang, saya mula fikir apa dia Minah Rewang ni. Rupanya Minah Rewang ni adalah remaja kita yang berusia belasan tahun yang merayau-rayau pergi dekat restoran-restoran di kaki-kaki jalan dan kemudian menawarkan khidmat seks dengan pembayarannya hanya RM20. Ya, RM20 dan bawa ke hotel dengan bayaran RM20. Maka berlakunya perkataan Minah Rewang dan sebagainya. Dan ini yang kita rasa pelik. Dulu kita masih lagi ingat, dan saya rasa kes ini pun belum reda lagi. Kes black metal misalnya. Apa dia black metal? Black metal ni adalah satu aliran muzik yang berunsurkan kepada setan ni. Hingga kan boleh dia puja dan setan, dan kemudian dia boleh minum darah kambing, dan ada kepala kambing sebagai lambang dan sebagainya, toreh sana toreh sini sebagai tanda, sebagai satu kumpulan. Masya Allah, ia berlaku sebenarnya dengan remaja kita hari ini. Jadi kalau kita perhatikan masalah kualiti remaja kita, dalam kita bangga kita ada orang seperti Amalina, kita bangga kita ada orang seperti misalnya Mawi yang menyanyi berlatar, ada latar belakang agama yang bagus. Kita bangga dengan orang seperti misalnya Hafiz yang dapat menjadi juara All England. Ya, dalam masa yang sama kita masih lagi ada masalah-masalah yang sebegini. Jadi kenapa masalahnya wujud? Jadi selepas ni saya nak bincang kenapa masalah-masalah seperti ini wujud dan apa yang kita patut lakukan sebagai remaja untuk menjadi orang yang berkualiti. Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Masih ada depan TV, mak ayah, ibu bapa semua pun masih ada depan TV. Maka kita teruskan perbincangan kita tentang kualiti remaja ni. Dalam waktu rehat tadi, baru saja penolong penerbit kita, seorang remaja juga dekat kolej, dia sebut kat saya, dia kata apa? Bukan setakat tu, belanja makan pun dah boleh bawa tidur remaja sekarang. Bayangkan, belanja makan kan. Yang saya dengar bukan setakat belanja makan, ada yang reload apa ni? Prepaid. Oh, Allah, susah kita tak pakai prepaid. Jadi reload prepaid, okey, reload prepaid RM20, RM10. Maka bolehlah berjumpa, berdating, bawa ke mana-mana. Masya Allah. Kenapa masalah ini berlaku? Yang kita nak bincang ni, kenapa masalah ini berlaku kepada remaja kita? Kenapa remaja kita jadi tak berkualiti macam ni? Baik, di mana punca masalah? Apa kita nak buat untuk kita menghalang, membendung perkara-perkara sebegini daripada berterusan, ataupun kita dapat mengurangkan mengurangkan jumlah remaja kita. Kita tak boleh lepaskan segala-galanya hanya menuding jari kepada pihak pemerintah saja, pihak kerajaan saja bahawa ini semua salah kerajaan. Yang terlibat anak kita, tak ada ke kita bersalah misalnya? Mesti kita pun ada share, ada saham. Jadi sebab itu apabila berlaku perkara sebegini, pengalaman saya 12 tahun dalam bidang motivasi, hampir setiap minggu berjumpa dengan pelbagai jenis remaja. Masalah pertama yang berlaku ialah masalah kerana kemiskinan hidup. Itu yang pertama. Apabila kehidupan sesebuah keluarga terlalu miskin, desakan hidup terlalu miskin, sedangkan remaja jiwanya mahukan kesenangan, itu kita bincang tajuk akan datang. Saya nak bincang pasal jiwa remaja, tapi saya sentuh sikit. Jiwa remaja ini mahukan keseronokan, yang mana bila tak dapat dipenuhi oleh keluarga, oleh mak, oleh ayah,
maka mereka akan mencari alternatif lain, ya, alternatif lain, cara untuk mendapatkan duit, cara untuk mendapatkan wang. Dan apabila ada sahaja misalnya peluang yang mudah, kebetulan pula pegangan agamanya longgar, maka akhirnya dia tanpa segan, tanpa silu terlibat. Dah bila sekali buat, nak lagi. Bila sekali dah buat, lepas orang tak tahu, dia jadi seronok. Jadi sebab itu kadang-kala kemiskinan hidup. Kadang-kala pula kerana apa? Bukan kerana kemiskinan hidup, kerana runtuhnya institusi kekeluargaan itu sendiri akibat daripada penceraian ibu bapa. Sebab itu, saya pesan kepada ramai ibu bapa, letaklah perpisahan ibu dan ayah itu sebagai satu penyelesaian yang terakhir, penyelesaian yang ke-100, ke-1000, ya, ke-1,000,000 pun tak apa, ya, sebagai penyelesaian yang terakhir. Perpisahan ini penyelesaian terakhir. Kalau perlu katakan jumpa kaunselor, jumpa dulu. Kalau perlu berbincang dulu. Kalau perlu duduk asing-asing pun tak apa, duduk asing-asing dulu. Tetapi tolong, ya, kepada suami-suami, kepada bakal suami, tolong jangan lepas lafaz cerai itu mudah-mudah. Sebab kita kena ingat, lafaz cerai kita, bila lafaz saya ceraikan kamu, misalnya kita lafaz tu, bila kita lafaz perkataan tu, maka tak sampai satu saat kan nak lafaz cerai. Tetapi apa berlaku dengan 6 orang anak kita, 4 orang anak kita? Mereka seorang yang mungkin masih bersekolah, yang meniti alam keremajaan, mereka juga akan rasa malu bila mak ayah ni berpisah. Mereka akan rasa tertekan. Dan akhirnya kemurungan ini, kalau mereka berkawan dengan orang yang cuba mengambil kesempatan atas diri mereka, maka akhirnya mereka akan kecundang dan mereka akan terlibat dengan perkara-perkara yang saya sebutkan awal-awal tadi. Maka sebab tu institusi kekeluargaan tolong jaga baik-baik. Ya, tolong. Dan kalaulah penceraian itu terpaksa berlaku juga kepada ibu bapa, terpaksa sangat, tak ada cara lain dah. Caranya kena bercerai juga. Contohlah, maka kita kena beritahu kepada anak-anak kita bahawa mak tetap sayang kamu, ayah tetap sayang kamu. Adakan masa yang banyak bersama dengan anak-anak. Jangan dibiarkan, jangan diabaikan. Tolong, kita boleh lakukannya. Saya percaya kita boleh menghentikan masalah ini kalau kita bekerjasama ibu bapa semua, ya. Dan seterusnya, kita tengok masalah berlaku juga kerana apa? Kerana pegangan agama yang longgar. Ya, masalah remaja, kualiti remaja kita menurun kerana masalah pegangan agama. Tak ada pegangan agama misalnya. Tapi nanti orang tanya saya pula, dia kata tadi cerita pasal yang pukul orang tu tadi daripada sekolah agama. Kadang-kadang kerana penghayatannya, ilmu agama ada tetapi penghayatannya tak ada. Kerana ilmu agama ada tetapi ketakwaannya tidak ada. Jadi sebab itu kita yang paling penting sekali iman dan takwa. Jadi sebab itu kita kena ingat bahawa apabila kita sebagai remaja, kita kena ingat bahawa kita ni mesti ada ketakutan kepada Allah tu tadi. Nak buat apa-apa kita kena ingat Allah sentiasa melihat kita. Allah sentiasa memandang kita. Bila kita berdua-duaan, tolong ingat Allah ada di sisi kita. Memang apabila berdua-duaan ada orang ketiga, iaitu iblis. Tetapi jangan lupa, selain daripada iblis, ada orang keempat, ada orang kelima, iaitu malaikat di kiri dan kanan kita. Dan ada yang keenam, iaitu yang lebih berkuasa, Allah. Jadi bukan bertiga saja, ya. Jadi kena ingat. Dan apa lagi yang membuatkan masalah gejala sosial? Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa, kita sendiri lemah. Kita lemah, kita tewas dalam kita nak mendisiplinkan anak-anak kita. Bila anak keras sikit, anak bantah sikit, kita terus ikut kata anak. Ya, kadang-kadang kita manjakan anak, silap kita. Ya, mungkin kita daripada kecil ingatkan cerita anakku Sazali. Dulu takkan kita lupa bagaimana cerita anakku Sazali, bagaimana Sazali akhirnya musnah sebagai seorang remaja, musnah hanya kerana dia terlalu dimanjakan. Dan kita tak nak jadikan anak kita Sazali yang akan datang. Jadi sebab tu kita jangan manjakan. Kita perlu tegas dalam mendisiplinkan anak-anak kita. Dan kita perlu tahu, ya, bila anak kita keluar, siapa dia jumpa. Sesekali kita kena ikut tengok betul ke di situ tempat dia berjumpa, betul ke dengan orang yang duit, ataupun dia cuba tipu kita. Kalau dia tipu kita, kita kena tanya dia, kenapa tipu ayah, kenapa tipu mak, apa sebab
sebab tu pun mungkin dia ada alasan yang kukuh. Jadi kita kena banyak dengan remaja ni, kita kena banyak berbincang untuk membolehkan mereka ni menjadi remaja yang berkualiti. Kita jumpa lagi selepas ini, kita sambung. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam membincangkan masalah kualiti remaja kita. Seterusnya, kadang-kala saya nak pesan sikitlah kepada cikgu-cikgu sekolah, terutamanya guru-guru disiplin kita, ya. Apabila kita menghukum pelajar, ya, menghukum pelajar-pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin, tak kiralah masalah misalnya merokok ke, masalah ponting ke, masalah apa ke, lari daripada asrama ke, kita cuba, ya, buat dalam keadaan pelajar kita tu, remaja kita tu, dia faham bahawa kita buat ni bukan sebab kita benci, bukan sebab kita tak suka, bukan sebab dia bersalah, tetapi kerana kita sayang dia. Kadang-kadang mesej tu tak sampai. Dia tak sampai pada anak-anak remaja kita ni, bahawa apabila mereka dihukum kerana hukuman itu kerana kita sayang dia. Guru disiplin marah tu kerana sayang dia. Tak sampai, mesej sayang tu tak sampai. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni garang sepanjang masa. Ya, garang sepanjang masa. Mentang-mentang kita ni guru yang diberikan pegarotan, guru yang diberikan kuasa, ya, kuasa untuk menghukum, memarah, maka terus dandan kita fikirkan, oh, aku ni guru disiplin, maka watak aku mesti garang setiap masa. Tidak, garang bertempat dan pada masa-masanya. Pada waktu lain, kita dengan pelajar-pelajar yang bermasalah ini, kita ambil dia. Ya, kita ambil dia, kita tunjukkan dia, kita tunjukkan nasihat dia baik-baik. Kadang-kadang kita bawa dia makan dan sebagainya. Kita kadang-kadang kita minta tolong. Tetapi bukan bermakna bila dia baik dengan kita, maka bila dia langgar peraturan, maka kita dia terlepas daripada hukuman. Tidak. Kita kena bezakan anak-anak ni, remaja ni kena faham bahawa apabila kita rapat dengan dia, bukan bermakna dia terlepas daripada hukuman-hukuman kalau dia buat salah. Jadi, bila di keadaan begitu, maka remaja kita, anak-anak kita, dia dapat rasakan bahawa bila cikgu marah satu hari nanti, bukan sebab cikgu tak suka. Sebab apa tanda cikgu suka? Cikgu pernah bawa makan, cikgu pernah minta tolong, cikgu pernah bercakap baik-baik. Cuma kali ini, dia tahu dia melanggar peraturan yang perlu cikgu hukum, maka cikgu hukum, dan cikgu ada cikgu guru disiplin. Jadi saya minta tolong sangat-sangat. Sebab apa? Sebab saya dah pernah kendalikan kes-kes remaja yang terlibat dengan dadah. Bila kita tanya, sejak bila ni terlibat dengan dadah? Maka dia kata, sejak tingkatan 2, ya. Minta maaf, ya, kepada mana-mana kementerian kalau kata terutama bahagian Kementerian Pelajaran kita minta maaf. Memang betul ada yang terlibat dengan dadah, dan saya pada sejak tingkatan 2. Jadi bila daripada tingkatan 2 terlibat tu tadi, dia daripada mana dia dapatkan? Saya tanya, dia berkawan dengan orang yang dah lepas sekolah. Jadi orang dah lepas sekolah ambil dia, jadi dia ni tadi dah terlibat dengan dadah. Bila dia dah terlibat dengan dadah, tiba-tiba kena tangkap. Bila kena tangkap, cikgu tu marah sampai ke tahap yang amat sangat, hingga berhukum dan sebagainya. Mungkin niatnya baik, mungkin niat cikgu baik, tetapi pelajar, remaja tak nampak niat yang baik itu tadi. Ini masalah tak nampak. Jadi bila keadaan begitu berlaku, maka remaja tu dibuang sekolah. Apa dia buat? Dia kata, selepas dia dibuang sekolah, dia telah tanam satu azam. Dia akan cuba, ya, pengaruh seramai mungkin pelajar-pelajar di sekolah tu, dia kata. Dia akan supply dadah kepada sekolah tu, dia kata, biar ramai yang akan jatuh. Dia jadi bendam, dan dia kata memang betul. Ramai yang dah berjaya dia pengaruh tu tadi, dan akhirnya jatuh menjadi penagih dadah. Jadi, kalaulah guru yang tangkap budak ni yang pertama sekali pandai memainkan peranan, saya rasa kita dapat membendung, ya, membendung rantaian penagihan dadah tu tadi kepada generasi yang selepas itu. Jadi sebab itu saya minta kepada semua, terutama guru-guru, sekolah-sekolah, kita kena guna cara yang bijak, ya, yang boleh anak remaja kita tahu bila mereka dihukum kerana kita sayang dia. Jadi kepada remaja, apa yang patut kita lakukan kalau kita nak jadi orang berkualiti? Pertamanya sekali, kita semak balik. Kita tahu balik apakah matlamat kita. Ya, kita sebagai remaja, kita kena tanam matlamat. Kita kena tanam angan-angan. Kita kena tanam impian. Kita kena ada impian bila besar nanti nak ada misalnya kereta mewah, nak ada rumah besar, nak jadi doktor, nak masuk universiti, nak jadi jurutera, nak jadi lawyer. Jadi kita kena tanam impian. Daripada
daripada sekarang, kita kena tanam impian-impian yang baik-baik. Itu dari segi dunia lah. Kita kena tanam impian, letak matlamat dan kita senaraikan matlamat kita, apa pencapaian yang kita nak, dan kita kena letakkan juga bila kita nak capai setiap perkara tu. Pada usia kita berapa tahun? Pada usia kita 30 tahun, apa kita capai? Pada usia kita 25 tahun, apa kita capai? Pada usia kita 20 tahun pula, apa kita capai? Kita kena ada matlamat. Dan apabila kita telah ada matlamat sebegitu, maka kita kena aturkan perancangan. Jadi sebagai remaja, kita kena merancang. Contoh dia, kalau nak jadi doktor, maknanya kita kena masuk universiti. Nak masuk universiti, maknanya keputusan SPM kena bagus. Nak keputusan SPM kena bagus, maknanya di waktu sekarang kalau kita masih bersekolah, kita perlu berikan perhatian kepada pelajaran kita. Pelajaran adalah merupakan keutamaan kepada kita. Jadi kita kena ada perancangan sebegitu. Yang seterusnya, nak jadi seorang remaja yang berkualiti, kita kena faham hakikat kejadian kita. Apa sebabnya Allah cipta manusia? Sebenarnya Allah cipta manusia ni telah Allah tegaskan dalam Al-Quran bahawa dia tidak ciptakan manusia dan jin itu selain untuk apa? Ya, untuk beribadah kepada dia. Bermakna kita datang ke bumi Allah untuk beribadah. Jadi remaja kena faham bahawa kita sebagai remaja, kita datang ke dunia Allah, ke bumi Allah sebagai hamba dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak beribadah, segala apa yang kita lakukan ini boleh jadi ibadah. Ibadah bukan sekadar solat, bukan sekadar zakat, bukan sekadar puasa. Ya, saya yang bercakap ini, insya-Allah, ya, saya minta pada Allah supaya Allah jadikannya sebagai ibadah kepada saya. Dan saya minta remaja kita yang sedang mendengar program motivasi pagi pada pagi ini, insya-Allah kita doa pada Allah supaya Allah terima ini sebahagian daripada ibadat kita. Kita nak keluar sebentar lagi, nak ke mana? Nak ke tempat kerja, nak berjumpa kawan, nak bergaul dengan kawan-kawan, insya-Allah kita minta pada Tuhan supaya kita bergaul dalam bentuk satu yang menjadi ibadah kepada kita. Jadi bila sebut kita tahu hakikat kejadian kita ni adalah untuk beribadah kepada Allah, maka insya-Allah kita akan mengutamakan perkara-perkara yang merupakan kewajipan kita, solat kita, puasa kita, ya, hormat kepada ibu bapa. Kita kena jaga untuk menjadi remaja yang berkualiti. Yang seterusnya, remaja berkualiti, dia berani berkata tidak, dare to say no. Ini yang masalah remaja kita. Kadang-kadang dia takut nak kata tidak. Bila kawan ajak nak kata tidak, takut kawan kata kita ni anak mak, kita ni anak ayah. Betul kan? Takut nanti kawan ejek, balik tidur bawah ketiak mak. Jadi kita ni kerana takut nak kawan ejek sedikit, maka dia ajak kita buat perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat. Kita buat semata-mata sebab apa? Tak nak dikatakan anak mak. Kan? Oleh sebab itu, maka kita, kerana kita tak berani berkata tidak, ya, kita takut berkata tidak, kita tidak berdiri atas prinsip kita sendiri, kita tidak berani menegakkan pegangan hidup kita, akhirnya kita tumbang. Jadi remaja berkualiti berani berkata tidak. Ya. Lepas pada ni, kalau apa yang diajak, sesuatu yang buruk, perkataan pertama kita kata no. Okey, berani berkata tidak untuk jadi remaja yang berkualiti. Dan seterusnya, terakhir sekali, ya, kita kena jaga adab kita, jaga budi bahasa kita, menjadi remaja yang berilmu pengetahuan, tahu tentang perkara-perkara semasa. InsyaAllah kepada anak-anak kita, remaja kita, ibu bapa, kita jumpa lagi di lain masa. Sekian.